Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alright, ketemu lagi dalam aku punya channel. Okay, lama aku tak buat video, dalam 2-3 minggu juga. Sebab ada masalah tertentu kan, dengan masa lagi tak ada peluang nak buat. So hari ni aku decide nak buat satu video topik aku kira yang agak menarik juga untuk korang semua. Okay, hari ni kita nak borak-borak santai je. Kita nak bincangkan satu topik berkenaan sebuah komponen yang agak penting untuk sesebuah basikal. Aku masih lagi bercerita tentang basikal, alright. Dan topik ni yang banyak juga persoalan. Macam video yang sebelum ni aku cerita pasal wheelset, alright. Wheelset ni pun banyak persoalan. So orang tanya aku macam-macam wheelset, tanya ini wheelset ni. So boleh tengok video tu, aku dah jawab. Alright, hari ni kita nak bercerita tentang group set. Apa itu group set? Okay, aku akan ceritakan tentang group set dan yang berkenaan dengan group set. Alright, firstly kita kena tahu apa itu group set. Group set ni adalah kumpulan sesebuah komponen yang digabungkan menjadi group set, ataupun senang nama lain drivetrain lah. Drivetrain ni kalau kita refer kepada kenderaan lain, contoh macam kereta, motor semua, okay, drivetrain dia adalah tayar, enjin, suspension, gearbox apa semua, tu drivetrain. So dekat dalam basikal ni pun ada drivetrain juga, tapi dikenali sebagai group set. Kenapa dipanggil group set? Kerana dia satu group. Maksudnya bukan satu group macam mana, semua komponen yang berkaitan dengan drivetrain ni tadi bergabung dijadikan satu group set. Sebelum kita pergi kepada lebih mendalam, kita kena tahu dulu group set ni berbagai-bagai jenis. Then group set ni semua basikal pakai, tak kisahlah basikal apa pun. Kita perlu tahu ada group set untuk road bike, untuk mountain bike, untuk fixie, gravel bike, untuk falling bike macam aku cakap tadi kan. So group set ni lain-lain dibekalkan. So ada sedikit perbezaan antara basikal ni dengan basikal si A dengan B. Contoh macam tu, basikal A dengan basikal B ada perbezaan group set, walaupun tak sebanyak sangat, tapi adalah sedikit. Dah tahu jenis-jenis group set, kita kena tahu apa group set yang kita nak pakai, right? Ataupun basikal yang kita beli tersedia dengan group set apa. Selalunya brand-brand yang ada di pasaran yang sinonim dengan dunia basikal ni, macam kita semua tahu lah, Shimano, hampir 100 tahun lebih, 101 tahun, 102 tahun macam tu dalam pasaran. So dia memang dah genuine. So orang tahu dia punya group set memang bagus, alright. Kita yang selalunya akan dimonopoli oleh 3 group set lah, 3 company group set ni, Shimano, SRAM, Campec. Walauhal Campec ni antara pembuat group set yang lama juga, Campagnolo, Itali, tapi dia tak terlalu didedahkan dengan cycling yang macam mana nak cakap, cycling yang baru-baru nak berjinak. Tak banyak yang tahu tentang Campec ni. Kalau fikirkan variant Campagnolo punya group set, variant KP ni banyak sangat dia punya group set kalau nak sinaraikan. Tapi sebabkan barang Itali, dia akan buat sesuatu yang eksklusif, premium. Harga dia aku kira lebih sedikit lah daripada harga group set lain. Dan group set daripada USA, SRAM, tapi buat dekat Taiwan. Dan Shimano banyak kilang, ada kat Asia ni banyak lah. So ni group set yang apa orang cakap, yang selalu berada di pasaran ni. Tapi bila jadinya pandemik COVID-19 ni, so group set ni, macam aku pernah cerita sebelum ni, group set ni, dia yang buat group set ni, dia dah mendapat demand terlalu banyak. So sampaikan
dia terpaksa menaikkan harga dan stok tak ada. So company daripada Taiwan, China, company lain, dia membangunkan group set sendiri seperti Sensa, Lituo, banyaklah group set Taiwan. So dia kat sini dia ambil peluang sebab dia tengok group set dah kekurangan. Company buat bicycle banyak, buat frame, tapi group set tak ada. Group set hanya 3 company yang monopoli. So dia ambil peluang kat sini lah. Berjaya tak berjaya tu kena fikir sendiri lah kan. Bagi aku berjaya. Then satu lagi, ada satu group set Taiwan yang nama dia Microshift. Microshift ni dah lama sebenarnya, dah hampir 10 tahun. Tapi dekat pasaran Asia ni tak berapa nak terkenal, dan orang tak banyak bawa masuk supplier ni. Mungkin kurang peminat dan demand. Sebenarnya banyak lagi group set seperti FSA pun ada keluar group set, tapi sebabkan group set dia keluarkan tak banyak variant, so kita pilihan macam-macam. So variant dia keluar hanya satu, so orang mungkin tak berapa berminat. So tu sebab kita kadang-kadang tak tahu group set ni. Wahal banyak sebenarnya company group set ni kan. Cuma yang kita dahkan tadi, yang 3 tu lah: Shimano, SRAM, Campact. Kita dah tahu pasal brand tadi, right? Korang boleh lah tengok group set korang brand apa. Okay, dan kita pergi kepada level. Group set ni dihasilkan dengan pelbagai variant. Tadi aku cakap variant, dan dia ada level-level tertentu. Maksudnya daripada entry, intermediate, dengan pro dan premium. Senang cerita, dia ada low, medium and high end lah, macam tu lah. Alright, kenapa dikelaskan level-level ni? Nanti kita cerita kenapa adanya level untuk entry, untuk intermediate kan, untuk pro. Sama sikit tentang level tadi, level entry dan pro. Okay, kita nak cerita sebenarnya pasal group set ni, dia panjang tau. Dia banyak signifikan perubahan sedikit-sedikit tau, right? So kita cerita yang mudah, kita ambil daripada entry level group set. Seperti kita ambil Shimano lah, sebab Shimano ni banyak variant dan banyak orang pakai, banyak orang tahu. Seperti untuk road bike, Shimano keluarkan entry level dia adalah group set Shimano Claris lah, sedap. Shimano Claris itu adalah group set untuk road bike yang dibekalkan dengan 8 speed tersilapnya. 8 speed lah saya tahu. Then kalau untuk MTB Shimano adalah Shimano Tony tu pun ada variant yang banyak, daripada TX, Z ni banyak. So kita cerita simple kan, kita cerita perbezaan, kekurangan, kelebihan apa semua tu, lagi senang. Okay, dengan group set untuk Shimano, untuk road juga, yang high end seperti Dura Ace, label untuk pelumba-pelumba guna. So apa perbezaan dia? Adakah perbezaan dia banyak ataupun harga kan? Okay, yang first adalah perbezaan sangat ketara adalah dia punya speed. Kalau Shimano Claris dibekalkan dengan 7, Shimano Dura Ace dibekalkan dengan 11 speed. Sekarang masih lagi 11, Shimano masih lagi 11. Alright, kita cerita pasal Shimano 11. So kat situ kita dah ada dia punya perbezaan yang sangat ketara 7 sampai 11, 8, 9, 10, 3 missing gear. Ratio 3 missing yang kita ratio yang hilang. Alright, then apa lagi kekurangan group set yang entry ni? Satu, berat boleh dikatakan agak berat kalau nak compare kan, daripada yang entry sampai ke high end. Kalau nak compare kan, berat tu sangat signifikan. Contohnya macam group set Shimano Claris mungkin dalam
2 point something kg lah, hampir-hampir 3. Tapi Dura-Ace masih lagi 1 point something dia punya berat. So berat boleh turun hingga hampir 1 kilo. So perubahan yang drastik lah. Then dia punya harga kita tak boleh nak sebenarnya, memang sangat berbeza. Dan sebenarnya memang ibarat kau beli basikal, kau beli group set Claris ni berapa pieces lah, 5-6 pieces baru kau dapat satu Dura-Ace punya group set. So bila kita dah tahu harga macam tu, so kita boleh consume lah benda ni. Memang perbezaan yang sangat ketara. Then kalau orang cakap tak ada beza pun pakai group set Claris dengan ni, janji kaki kuat kan. Alright, kejap lagi kita terangkan kenapa dia cakap macam tu. Okay, perbezaan dekat situ berat, harga, speed, tu yang kita boleh ni lah. Then kalau kau tanya pro, mungkin pro akan rasa lah benda ni. Macam kita yang tak tahulah korang kan, macam aku tak pro. Kalau kita yang penunggang basikal yang biasa ni, smooth, dia orang cakap smooth shift ni, aku tak rasa sangat lah. Sangat ketara tu tak rasa sangat lah. Melainkan kau shift elektronik dengan mechanical, sangat terasa beza. Effortless untuk elektronik. Untuk mechanical, kalau yang intermediate dengan hampir-hampir ke pro ni, perbezaan sebenarnya tak banyak sangat. Kesimpulannya memang ada perbezaan. Walaupun kau tak pakai pun, kau dah dengar, kau dah tahu. Alright, daripada dari harga tadi. Then aku tambah satu lagi, material yang digunakan untuk entry dengan high end lebih beza lah. Sebab group set yang ke arah high end ni, dia mementingkan stiffness untuk lebih cepat dalam shifting. Alright, dia mementingkan stiffness, ringan. So kalau nak compare dengan tu memang jauh beza. Kalau entry memang kau tak boleh nak, kau pakai group set entry, kau tak boleh nak complain cakap berat lah apa semua. Tu memang entry. Alright, kalau kau pakai Dura-Ace, kau cakap berat kan, kau boleh complain lah. Kita perlu tahu tentang group set ni. Group set ni didatangkan dengan spek yang berbeza-beza. Alright, that's why sebelum kita membeli group set atau kita upgrade group set, kita kena tahu spesifikasi kita. Contohnya, selalunya group set akan didatangkan dengan chainring yang berbeza-beza saiz. Seperti Shimano dia menggunakan compact, semi compact dengan standard saiz-saiz untuk chainring dia. Dan crank arm, panjang crank arm, kau boleh tengok video crank arm aku buat, kenapa panjang crank arm ni kita kena serasikan dengan kita punya fitting. Alright, dia akan bekalkan beza-beza. So sebelum kau upgrade group set, kau kena tahu benda tu dulu. Apa keperluan yang kau perlu nak. Kau jangan tersalah, nanti kau salah rasa rugi lah. So kau nak kena jual balik, buat modal. Kalau kau banyak duit tak kisah pun. Alright, then kau kena tahu group set jenis apa, mechanical kau nak pakai ataupun hydraulic. Mechanical ni maksudnya kabel, dan hydraulic ni maksudnya hydraulic macam MTB punya braking apa semua kan. Alright, group set ni datangkan macam-macam. Then kau nak guna elektronik, kabel pun ada. Elektronik kabel maksudnya dia punya shifting masih menggunakan elektronik, dan dia punya brake menggunakan kabel. Elektronik hydraulik pun ada, full elektronik pun ada, wireless, macam-macam. So kau kena tahu benda tu lah kalau kau nak upgrade apa semua. Sebab kau kena tahu, kadang-kadang group set yang kau pakai tu tak compatible dengan frame yang kau nak buat. Katakan kau nak build up satu frame, kau kena tengok frame tu punya spesifikasi dulu, group set apa yang sesuai dengan dia. Alright, kadang-kadang ada frame yang tak mesra Dito, tak mesra elektronik.
group set. So ada frame yang boleh so kita kena tahu framing kita tu sesuai dengan group set apa. Terus pergi kepada persoalan yang sering terjadi kepada pengguna-guna basikal. Alright, soalan dia, upgrade group set, perlukah kita upgrade group set? So kalau kau tanya aku, soalan tu aku akan jawab perlu dengan tak perlu. Dia ada dua pendapat. Ni pendapat aku. Kau kena tahu untuk apa, tujuan apa tujuan kau nak upgrade sebenarnya. Alright, itu satu. Dan seberapa berbeza kau upgrade tu, berapa dia punya beza. Tu kau kena tahu dulu. Alright. Lepas tu selalu aku pernah dengar ada orang cakap upgrade group set jadi laju. Aku kadang-kadang pelik juga, upgrade group set jadi laju. Aku pun terfikir kat mana group set tu membantu kaki kau jadi power kayuhan kau lebih laju. Aku pun pelik kan, power kau meningkat group set tu. Aku pelik. Dia cakap upgrade group set jadi laju, lagi high end group set lagi laju. Alright, kita sembang pasal tu. Alright. Then adakah dia ringan atau berat apa semua kan? Alright. First kita pergi dekat upgrade group set, keperluan. Apa yang dikatakan keperluan? Okay, contoh kita ambil kau menggunakan group set yang aku cakap tadi. Kita ambil entry level lah. Kita ambil group set Sora group set 9 speed. Lepas tu kau nak upgrade ke 11 speed. Okay, satu kau boleh upgrade. Keperluan kau nak upgrade, kau ada modal, ada duit. Okay, go on. Alright. Then 9 ke 11 ada beza kat situ. 10, 11 dua gear missing 2 ratio. Beza dia adalah missing 2 ratio. So katakanlah kau punya group set tu, group set ni kita ada kaset yang kata 1128. Dekat Sora tadi kau pakai Shimano Sora tadi kau pakai 1128. Dan dekat Ultegra lah, kita ambil Ultegra lah 11 speed. Yang kat 11 speed pun kau pakai 1128. Orang cakap tak ada beza. Tak ada beza sebab apa? Sama 1128. Yang beza adalah kok di dalam kaset tu yang pertengahan. So ada 2 gear tambahan, ada 2 ratio tambahan dekat 11. Yang itu yang kita tak dapat dekat 9. So kalau kau consider kau nak perubahan macam tu, cara kayuhan kau nak tukar, so kau boleh upgrade. Dan kau akan dapat 2 ratio berbeza. So kalau kau tanya aku, worth it tak worth it? Worth it. Kalau kau nak upgrade ke 11, kau betul-betul nak gunakan benda tu, right? Dan kalau cerita pasal beza, of course lah beza masa kau kayuh. Tapi bukan beza yang macam ni nak cakap Okay, kita buat situasi lah senang. Okay, katakan kita kayuh dalam platoon. Okay, kita ambil semua numbers of cassette sama 1128. Semua pakai 1128. Cuma bezanya adalah speed. Okay, bezanya adalah speed. Katanya, okay, basikal A menggunakan basikal yang duduk depan Okay, basikal A gunakan 11 speed, basikal B gunakan 9 speed. Tapi sama ratio 1128. Alright, apa yang membezakan dia? Bezakan dia, katakanlah macam aku cakap tadi kita ada 2 cock extra untuk 11. Okay, katakan yang 11 speed tadi daripada 25 dia drop ke 23. Kaset 23 dia drop satu mata pak. Kalau yang 9 speed katakan 25, dia tak drop ke 23. Mungkin dia akan drop ke 19 terus, sebab dia tak ada group set pertengahan tu. So automatically bila dia drop terlalu rendah, maksudnya 19 perubahan 23 dengan 19 terlalu rendah, dia drop automatically. Cadence putaran yang dia buat tadi, katakanlah 90 rpm, bila dia drop terlalu rendah,
dia akan jadi berat dan cadence dia akan menurun sebanyak 15 putaran, 15 putaran RPM. Maksudnya daripada 90 pop drop sampai 75 something macam tu lah. Alright. Walhal yang 11 speed tadi, dia masih imbang lagi dalam 80 lebih cadence dia. Dari 90 dia drop 80 lebih. Alright. Then kat situ effort daripada 9 speed tadi kita kayuh, kena effort yang lebih untuk capai balik RPM tadi. Kalau kaki kita tak cukup training, then kita akan memaksa kaki kita. Itulah perbezaan dia daripada segi speed ni. Memang cakap laju. Bukan sebab laju, sebab ratio. So kita dapat ratio pertengahan. So kita drop satu gear, katakanlah yang 9 speed drop satu gear, tertinggal terus daripada kelajuan yang maintain tadi. Kalau yang 11 masih lagi boleh duduk dekat situ. Itulah perbezaan dia. Walaupun tak orang jarang rasa. Selalunya kalau kayu solo biasa-biasa ni, selalunya dalam platoon akan rasa. Bila drop gear akan akan rasa kaki ni nak kejar balik tu kan. Kau nak gunakan momentum. Itulah perbezaan dia. Okay, mungkin dapat pasal tadi yang berbeza kan. Itu aku contohkan situasi. Dia senang kalau kita bercerita ni, kita cerita pasal situasi sebab situasi ni kita alami kan. Alright. Then adakah lebih laju? Kau tanya aku, tak lebih laju. Semua dia akan menjimatkan tenaga dan lebih efisien. Kayuhan kau lebih efisien. Tu yang bagus kan, kayuhan kau lebih efisien. Dan kau boleh banyak variant kayu ratio tu yang best. Kau nak climb, so kau boleh training kau punya cadence, kau nak imbang dekat mana, time climb, time ni, sebab ratio tadi. Okay, kalau lebih laju, tak. Laju ni memang kita sendiri yang produce power transfer daripada kaki kita, daripada kita punya engine tu adalah kita pergi kepada yang ringan pula. Adakah lebih ringan? Ya, betul. Adakah lebih ringan kalau kau tukar daripada Claris ke Dura Ace, macam aku cakap tadi, adalah lebih ringan. Bukan ringan dari segi kayuhan je, mungkin ringan dan ringan daripada segi komponen lah. Basikal kau akan reduce weight lah. So harga memang mahal. Tapi kalau kau bercerita tentang orang yang buat weight winnie, so dia, bila kau dah set up nak buat weight winnie, kau dah tak perlu consider pasal duit kau. Sebab kau dah tahu dia akan menelan belanja yang agak mahal. Then kau on je lah, tak ada masalah pun. Then perlu tak kau tukar group set? Alright. Perlu tukar group set kan aku cakap tadi. Perlu dengan tak perlu. Yang perlu bila keadaan tadi aku cakap, bila kau perlu, situasi yang tadi aku cerita tu, bila kau perlukan group set yang lain, okay, kau boleh tukar, kau on. Yang tak perlu bila kita cerita Shimano ni banyak contoh best lah cerita kan. Bila kau daripada 105 tukar ke Ultegra tukar ke Dura Ace, itu bagi aku tak perlu. Sebab apa yang Ultegra dengan Dura Ace ada kat 105. Cuma berat je. Berat 105 lebih dalam 200 gram lebih something macam tu. So kau nak korbankan beribu-ribu ringgit untuk dapat kurang 200 ringgit. Sebab dia masih menggunakan speed yang sama, 11 speed. So apa lagi yang berbeza? Nak katakan chainring pun dia keluarkan variant yang sama, melainkan Dura Ace ada keluar extra chainring 54T apa semua kan, tapi untuk pro. Then apa yang tak ada dekat Ultegra ada kat Dura Ace. Semua sama. So bagi aku, kalau kau upgrade daripada 11 ke 11 adalah satu kerugian dan pembaziran. Sebab sistem semua sama. Kalau nak kata smooth shifting, sama je lah. Bohong lah kalau orang cakap shifting dia lagi respon lagi sedap Bohong lah. Sebenarnya bohong. Orang cakap tu semua perasaan bila dah belanjakan duit yang banyak untuk satu group set, dia akan cakap lain lah, beza shift.
Melainkan kau tukar kepada elektronik. Elektronik memang berbeza, dia punya shift respon dia pun semua. So kalau setakat 11/11 tu adalah satu pembaziran lah bagi aku. Sebab apa yang ada dekat ni group set tu semua ditransferkan kepada 105. Alright. So teknologi daripada Dura-Ace ni diolah untuk orang biasa pakai 105. That's why 105 orang tak buat race. Sebab Pro mesti pakai teknologi yang paling high end. Sebab dia nak satu, barang tu company tu minta pakai sponsor untuk promote. Then kalau kau pening-pening kepala nak upgrade group set kan, aku rasa kalau 11/11 tu rugi lah. Same like macam Tiagra 10/11, beza satu speed 10/11 105 pun beza satu speed, tapi harga beza jauh. Dan bagi aku pun satu pembaziran lah. Sebab Tiagra tu sebenarnya dah cukup untuk kita yang rakyat yang biasa kan. So tak ada masalah sebenarnya. Kalau kau boleh imbang kau punya RPM, punya cadence apa semua, should be okay. Kau boleh kayu macam pakai 11 speed juga. Alright. Itu bagi aku yang tak perlu tukar. Kalau kau nak tukar juga sebab kau banyak duit, itu lagi bagus. Itu masalah. Itu bukan masalah. Sebab kau mampu kan. Kalau macam orang yang yalah proses learning proses pemain basikal ni, so orang nak upgrade bagi aku 105 tu dah cukup bagus lah. Daripada segi ketahanan lasak apa semua, 105 cukup bagus. Okay, aku rasa itu pendapat aku yang tadi yang cakap. So korang boleh fikir-fikir lah kalau nak tukar group set. Kalau ada bajet lebih, apa salahnya kan. Tapi lebih daripada tukar group set, baik tukar frame. Kalau kau tanya aku lah kan, aku suka Shimano punya teknologi best. Dan kita banyak nak cakap contoh ni semua, cakap pasal Shimano memang best, walaupun aku sendiri tak guna Shimano. Alright, kita cerita tentang satu lagi tips yang boleh diguna lah. Bukan tips lah, sebenarnya korang naik basikal kau kena belajar. Macam kau makan, kau kena belajar makan. Selama ni kau tak pernah makan tempoyak, belajarlah makan. Kalau rasa tak okey lah. So sebenarnya kau kena kuasai kau punya, orang cakap handle basikal tu macam mana. Maksudnya kita jangan macam mana nak cakap kita kena bersedia untuk basikal tu, bukan basikal tu untuk bersedia untuk kita. Betul? Maksudnya seberapa hebatnya kita untuk basikal itu, bukannya seberapa hebatnya basikal tu untuk kita. Alright. Aku rasa kau orang faham kan maksud dia. Maksudnya kau kena ready kan fizikal kau dulu untuk basikal tu. Bukannya kau upgrade basikal tu untuk kau bawa yang kau tak boleh mampu lagi bawa secara optimum basikal tu punya performance. Same like pelumba kereta pelumba rally. Horsepower kereta rally tak adalah tinggi macam kereta road, tapi seberapa hebat pemandu tu nak handling dengan horsepower macam tu. Same like kau bagi orang biasa bawa kereta horsepower tinggi, tak boleh bawa kan. So basikal ni pun macam tu. Basikal hebat macam mana pun, tapi kalau kita tak boleh nak handling secara well, then kau tetap cakap basikal tu tak bagus lah. Sebab kau tak gunakan optimum performance dia. Alright, jumpa lagi. Aku rasa itu saja. Assalamualaikum. Thank you kepada yang subscribe.